Okay, dah boleh start? Okay. Assalamualaikum. Jadi untuk video refleksi kali ini adalah video lawatan ke Industrial Crop. Kat situ kami belajar tentang pokok getah, kopi, teh, kelapa, lada hitam dan juga semayang tunggul. Okay, yang pertama saya akan ceritakan tentang pokok getah. Okay, bila sampai dekat kawasan pokok getah tu, ada satu kawasan ni di mana dia macam ada tunggul pokok banyak-banyak. Okay, itu nama dia kat kawasan tu, nama dia adalah pokok semayang tunggul. Pokok semayang tunggul ni, dia ni special sikit sebab this is the only variety yang ada dekat Malaysia. Bertapak dekat UPM pula tu. The only and dia bertapak dekat UPM. Dekat UPM, dia ada more than 46 species. So 46 species tu adalah satu koleksi yang terbesar lah. Even dekat Lembaga Getah Malaysia pun tak ada sebanyak yang macam dekat UPM. So dia ni basically dia macam klon-klon yang ada kat kawasan UPM. Tapi tak ada dekat kawasan lain. So dekat UPM, baka terbaik adalah RRM 2026. Kenapa dia dikatakan sebagai baka terbaik adalah sebab dia punya resistant toward pest and disease tu tinggi. Dia punya resistant toward wine pun juga tinggi. Dan dia punya penghasilan latex tu tinggi. Okay. Kita bergerak kepada penorehan getah. Okay, untuk penorehan getah, kita ada pakai dua jenis mata pisau. Iaitu ada yang tradisional dan ada juga yang dah di-upgraded. So, yang upgraded tu kita panggil dia sebagai Thornby. Yang upgraded tu, dia ada macam count number tau dekat bahagian dia punya pisau tu. So, dia ada blade lah. So, setiap kali lepas 5 pokok kita toreh, blade tu kita akan tukar. Dia macam shaver, kita pakai buang. So, yang tradisional tu kita kena asah. Silah dah tumpuk asah. So, contohnya bila nak asah dia tu, contohnya kalau hari ini dan hari esok kita gunakan pisau tu untuk menoreh, lusa kita kena asah supaya dia tajam balik. Okay. Dekat UPM, klon yang kita gunakan untuk penanaman dan juga pembelajaran adalah klon 3001 atau lebih dikenali sebagai klon 1 Malaysia yang digunakan waktu zaman Datuk Seri Najib dahulu. Okay, bila kita tengok dekat pokok getah tu kan, tempat yang kita tapping getah tu, dia mestilah daripada kiri atas ke kanan bawah. Kenapa macam tu? Sebab saluran getah dalam batang ataupun dia punya hardwood tu, dia punya outer layer, flowerworm kan kita tahu flowerworm dia consist of 3 layer. Ada soft part, hard part dan juga combium. So, kita akan tap sampai bahagian hard part tu. Kita tahu flow untuk fotosintesis adalah daripada bawah ke atas. Kalau kita tengok dia macam straight je kan. So sistem tu kita nampak straight. Tapi untuk getah sebenarnya dia secara berpilin. Maksudnya dia secara spiral. Sebab tu kita kena tap dia daripada atas kiri ke kanan bawah. Okay. Degree untuk tapping adalah 30 darjah. Kenapa kita tak ambil 45? Kalau kita ambil 45 degree, taper tu dia tak sempat nak tapping. Sebab lelehan latex tu dia terlalu cepat. Jadi takut tak sempat nak kejar. So, nanti dia tak sempat habis lagi toreh, latex sudah terkena dekat tangan dia. Okay. The best tukang toreh, dia akan menoreh hanya setebal 1 mm. Satu pokok ataupun satu panel tu, dia boleh toreh dalam 5 tahun. Tapi kalau kita toreh tebal, dia cuma boleh toreh 3 ke 4 tahun sahaja. Okay. Requirement untuk satu panel untuk buka dia punya torehan adalah setinggi 150 cm dan dia punya ukur lilit tu adalah sebesar 45 cm. So dalam setahun kita akan tap 300 hari kan. So sekali tap 1 meter, 1 mm. So kalau 300 hari, 300 mm. 300 mm bersamaan dengan 30 cm. So 30 cm tu kita kalikan dengan 5 tahun, kita akan dapat 150 cm. Sebab itulah tinggi dia 150, satu panel 5 tahun. Okay. Satu lagi. Kenapa kita kena toreh tebal dia 1 mm? Kalau kita toreh lagi tebal, lagi cepatlah nak kumpul latex kan? Sebabnya adalah jumlah pengeluaran latex per day adalah sama. Jadi kita potonglah tebal ke nipis ke, laluan potongan tu hasil dia akan tetap sama.
So next saya akan sharekan video saya pegang sendiri latex tu. Rasa latex tu. Ni video dia. Ini adalah getah yang korang hantar kat Macam liquid paper. Macam polish. Jadi gam, jadi getah semua. jadi tayar. Natural rubber. Okay, next kita akan gerak ke ladang kopi. Dekat UPM, kita tanam kopi jenis Librica. Yang di mana Librica ni adalah sejenis yang kita widely use dalam Nescafe. Tapi Nescafe kita mixkan Librica dengan juga Arabica. Okay. Bila kita sampai dekat kawasan penanaman kopi tu, kita ada nampak macam satu buah warna merah ni. Buah ni adalah sebenarnya dia adalah biji kopi. Instructor tu panggil biji kopi ni sebagai kopi jambu. Kenapa? Sebab kopi jambu ni belum diproses lagi lah. Bila kita pergi kat ladang tu, kita ada nampak buah yang warna hijau, warna kuning, warna merah. Tu sebenarnya yang kuning dengan hijau tu dia belum masak lagi. Yang merah tu yang dah masak. Okay. Next saya akan sharekan video instructor tu sedikit sebanyak tentang kopi tu. Bahagian mana? Boleh tengok dekat sebelah. Okey. Bila awak kopik dalamnya ada biji kopi. Tapi ini bukan biji kopi yang kita guna pakai untuk buat serbuk kopi. Bukan. Sebab dalam biji kopi ada satu lagi kopi, ada biji. Satu lagi biji kita panggil sebagai kopi beras. Dalam kopi jambu ada biji kopi. Dalam biji kopi ada kopi beras. Nampak dalam tu? Sekejap saya pusing. Yang dalam tu. Okay, macam yang kita dengar tadi, instructor tu ada sebut pasal kopi beras. So, kopi beras tu lah yang kita akan gunakan untuk dipanggang menghasilkan serbuk kopi. Kopi beras tu dia akan menentukan flavor sesuatu kopi tu. Okay, bila kita potong bahagian buah jambu kopi tadi, dia ada bahagian yang melekit sikit. Bahagian melekit tu kita panggil dia sebagai outer layer, di mana rasa dia is slightly manis. So next ni saya akan sharekan video saya rasa biji kopi tu sebelum proses pemanggangan. Okay. Kami makan. Seterusnya, kita pergi ke tempat tanam teh. Teh dekat UPM ni kita kategorikan dia sebagai teh lowland. Teh tanah rendah lah. Kalau kat Cameron, teh tanah tinggi. Dari mana datangnya teh ni? Teh ni datangnya dari 3 pucuk pertama. Kita kira 1, 2, 3, pop, kita terus tarik. So, ni video dia. Kalau awak tengok dekat iklan teh-boh tu kan, kan dia pasal petik dia masuk dalam bakul kan. Inilah 3 yang pertama ni je. 3 pertama je di harvest ya. Itu sahaja bahagian teh yang kita harvest. Teh tu bila dia dah jadi lebih tinggi daripada semeter, so kita akan potong dia. Nanti dia akan tumbuh balik baru. So, cara nak jaga pokok teh ni senang je. Asalkan jangan terlalu tinggi. Cukup 1 meter, kita harvest and then kita potong. Cukup 1 meter, kita harvest and then kita potong. Sebab bila dia terlalu tinggi, anda kata lebih kan. So, kita nak 3 pucuk je. Nanti tak sampailah nak petik. Okay. Perbezaan antara daun teh dekat highland dengan lowland adalah dekat highland dia punya daun adalah sedikit halus, dekat lowland so dia kena survive lah bila dia kat lowland. So daun tu dia akan modifikasikan dia punya bentuk dan daun untuk jadi lebih besar. Kalau dia tak survive nanti dia matilah. So seterusnya perbezaan kedua adalah dari segi dia punya flavor. Kalau dekat highland rasa dia kayangan lah sebab dia ada dekat kayangan kan. Okay, dari segi jenis pula, teh yang ditanam dekat tanah tinggi tak sesuai nak tanam dekat tanah rendah. Tapi teh yang dekat tanah rendah insya-Allah sesuai tanam dekat tanah tinggi. Okay, last kali kita ke tempat lada hitam. Proses dia first kali lada hitam tu kita akan keringkan. Biji lada hitam tu dia akan mengecut. So, bila dia dah kering, dia akan jadi warna hitam. Kita jemur, dia ada beberapa condition lah. Ada beberapa yang kita pernah belajar. Ni common knowledge. So, kita guna secara face dry
Ada yang kita gunakan, kita keringkan dia pada suhu bilik ataupun kita letak dia pada bawah suhu matahari. So, itu adalah lada hitam. So, persoalan dia macam mana kita nak jadikan dia lada putih. Lada putih ni dia datangnya dari biji dalam dia tu. Biji, kita kena kopek sikit lah. So, bila buah yang dah masak, kulit dia akan slightly lembut dan mudah untuk tertanggal. Jadi, senanglah nak dapatkan biji yang dekat dalam tu. So, saya nak sum up. Kalau lada hitam, biji dia berwarna hijau. Kita keringkan biji yang warna hitam tu, biji yang warna hijau tu sampai dia jadi warna hitam. Tu adalah lada hitam. Kalau lada putih, biji yang dah masak ataupun biji yang berwarna merah tu, kita tanggalkan kulit dia, kita ambil biji yang dalam tu. So, itu adalah lada putih. Itu saja video refleksi saya untuk lawatan ke industrial crop.